إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala di awal pagi ini kerana masih lagi mengizinkan kita untuk terus bernapas tuan-tuan. Dapat lagi hidup atas muka bumi ini, dapat kita melaksanakan urusan-urusan hidup kita seperti biasa dengan pelbagai anugerah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai ke hari ini. Dengan semua nikmat itu menjadikan kehidupan kita selesa. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar segala rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita adalah rezeki yang berkat dan insya-Allah dikurniakan umur yang memberi manfaat kepada kehidupan dunia kita dan juga kehidupan akhirat kita, mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan, kita bermula pada ayat yang ke 73 tak salah saya. Betul ayat 73 kan? Betul, surah Furqan ayat 73 kan? Okey, surah Furqan ayat yang ke-73. Saya pun tercari-cari di mana pula dia mah. Okey tuan-tuan. Firman Allah Subhanahu wa taala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما.
قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. So tak berapa ini tuan. Ayat yang ke-73. Walladzina idza zukkiru biayati rabbihim walladzina idza zukkiru biayati rabbihim rabbihim lam sebelum itu biayat tu mak badal lah. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, tapi boleh baca 6 harakat. Tapi untuk bacaan haf, kita yang meriwayatkan bacaan haf ni, kita hanya baca 2 harakat saja, biayati. Kan kalau orang Arab baca panjang pula, biayat sampai 6 harakat, biayat, jangan salahkan dia pula. Sebab di belakang kita ni ada banyak kaedah-kaedah kaifiah pembacaan Al-Quran menurut imam-imam yang lain yang semuanya mutawatir. Daripada imam-imam yang mutawatir. Ada 9 lagi imam-imam di belakang kita ni. Kita baru sebahagian kan daripada kaedah bacaannya. Okey, bi ayati rabbihim lam. Mim mati bertemu dengan lam. Ni pun dah banyak kali kita bincangkan. Ni antara hukum-hukum asas dalam tajwid tuan-tuan kan. Ada hukum mim mati, ada hukum nun mati dan tanwin, ada hukum mad. Jadi mim mati jumpa lam ni, hukum dia izhar syafawi. Kita baca tanpa dengung. Mim mati bertemu dengan mim dan ba sahaja yang berdengung. Yang lain semua tak payah dengung. Jadi tak payahlah tuan-tuan nak ingatkan nama idgham mislaini, ikhfa isba'i, kan payah pula. Paling tidak pun kita baca betul. Rabbihim lam, itu tak dengung. Atau menurut kaedah, berdasarkan kaedah Rasam Osmani ni, mim yang mati ni kalau dia ada tanda mati dia, kita baca tanpa dengung. Kalau mim yang mati tidak ada tanda matinya, itu kita baca dengung. Okey. Rabbihim lam, tak dengung. Lam yakhiru pun sama dengan rabbihim lam. Mim mati bertemu dengan ya, kita baca tanpa dengung. Rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa 'umyana. Summan, semua mim yang bersabdu dalam Quran, mim dan nun yang bersabdu, kita baca dengan dengung qadar 2 harakat. Gunnah didengungkan. Summan, mau pula. Mim bagi 2 di atas bertemu dengan waw, di mana waw ini salah satu daripada huruf idgham ma'an gunnah. Maka kita baca dengan memasukkan bunyi nun mati pada tanwin itu ke dalam huruf waw dengan dengung. Summau. Jadi ada yang tak kenal ini idgham ma'al gunnah. Saya dah beritahu banyak kali itu hari. Kalau baris 2 di atas atau baris 2 di bawah, cuba tengok baris 2 tu. Kalau baris atas dengan baris bawah dia selari, itu tanda tidak ada dengung. Tapi kalau baris 2 tu dia tidak selari. Kalau tidak selari dengung. Kalau selari tidak ada dengung. Yang ini tidak selari, maknanya dengung. Semua baris 2 di atas dan baris 2 di bawah, kalau kedudukan itu tak selari, kita baca dengan dengung. Kecuali di hadapannya ada huruf lam dan ra. Itu kena ingat. Itu kaedah bagi yang tak kenal hukum ni. Wa umyanan. Jadi nan kita baca dengan na. Ini pun dah banyak kali kita bahaskan sepanjang suratul Furqan ini, kerana akhirnya diakhiri dengan mad iwad. Kecuali ta marbutah, ta bulat tu, kalau dia bagi 2 di atas, yang itu tuan-tuan jangan bunyikan hilang satu baris pula. Itu bunyi ha.
Kan? Contohnya qudratan jadi qudrah. Jangan pula baca qudrata besok. Jadi tuan-tuan, jadilah bacaan yang lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا صدق الله العظيم. Tertinggal satu tuan-tuan. Umyana tu mim mati bertemu dengan ya. Itu pun izhar syafawi itu. Sama dengan lam yakhiru. Kita baca tanpa dengung. Baik tuan-tuan, itu dari sudut ilmu tajwid ya. Mari kita tengok sama-sama dari sudut ilmu tafsirnya pula insya-Allah. Dan mereka itu apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, tiada memekakkan telinga dan membutakan mata. Yakni mereka itu apabila diberi peringatan dengan pengajaran-pengajaran yang benar berdasarkan ayat Al-Quran dan keterangan-keterangan dari Allah, mereka sambut dengan mendengarkannya dan memerhatikannya hingga memahaminya baik-baik, tidak membiarkan sahaja dengan membuta tuli. Jadi ayat yang ke-73 ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu lagi daripada ciri-ciri ibadur rahman, iaitu mereka ni beradab dengan Al-Quran, prihatin dengan Quran, beri masa dengan Al-Quran, maknanya mengagungkan Al-Quran. Bila mereka dengar Quran, ayat-ayat Al-Quran ni, peringatan-peringatan daripada Allah ni, mereka dengar dengan teliti. Mereka dengar dengan teliti. Ni di antara sifat-sifat ibadur rahman. Kan? Hari ni berbeza. Buka televisyen, tengok-tengok ayat Quran. Mana pun channel tu kita tukar channel lain. Tengok. Itu simple lah apa yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Ibadur Rahman itu, kecintaannya pada Quran dia lain. Dia dengar Al-Quran, dia dengar sungguh-sungguh, dia tak pokakkan telinga dia. Ini adab orang yang betul-betul Ibadur Rahman, hamba kepada Allah. Tapi yang berlaku pada kebanyakan manusia hari ini, buka televisyen tu, tokan dia tengok orang tengah ngaji. Mana cara kita pergi? Kita akan ubah kepada siaran yang lain, channel yang lain. Kadang-kadang tu ayat tu tak habis lagi. Wallazina ayat tu. Begitu juga kan, majlis-majlis yang berkaitan dengan Al-Quran. Kalau buat tilawah, musabaqah tilawah Al-Quran, nak dibandingkan dengan buat konsert, memang kalah lah majlis tilawah tu. Atau majlis-majlis yang lain yang bukan konsert lah. Ada pasar malam, tengok orang tengok tilawah tu, banyak lagi yang pergi pasar malam. Jadi macam manalah nak masukkan kita ni dalam golongan orang yang disebut sebagai Ibadur Rahman. Sifat itu tidak ada pada kita tuan-tuan dan puan. Jadi Ibadur Rahman ni bila dia dengar ayat Al-Quran ni, dia serap resapkan bacaan tu dalam hati dia, dalam diri dia. Dia dengar dengan penuh gembira, dengan senang hati. Itu sifat Ibadur Rahman. Kan? Kalau lain daripada sifat itu, kita takut itu sebahagian daripada sifat-sifat orang-orang yang munafik. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Allah cerita tentang sifat orang-orang yang kafir. Apabila diturunkan satu surah, maka di antara mereka, yakni orang-orang munafik, ada yang berkata, siapa di kalangan kamu yang bertambah imannya? Siapa yang tambah imannya? Ayyukum zadathu hadhihi imana. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Orang-orang yang beriman dia dengar ayat Al-Quran, bertambah keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara sifat-sifat Ibadur Rahman. Nabi pun suka mendengar Quran. Ini mendengar pun dah lah tak baca. Quran bukan dibacanya, mendengar pun dia tak mahu. Itu masalah.
Nabi sendiri pun dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, saya tak ingat matan panjang. Kan Nabi Ibnu Mas'ud tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, Quran ni turun pada engkau. Adakah kami perlu bacakan Quran pada engkau? Ada turun ke engkau ya Rasulullah?" Apa Rasulullah jawab? "Aku suka mendengarkan bacaan Quran daripada orang lain." Nabi sendiri pun menunjukkan dia suka dengar bacaan Quran daripada orang lain. Ada satu kajian tuan-tuan, Dr. Al-Qadni, buah klinik di Florida. Dia buat kajian tentang keistimewaan mendengar Al-Quran. Doktor ni namanya Dr. Al-Qadni, keturunan Arab, tapi kliniknya di Florida. Dia buat kajian. Dalam kajian tu dia sebut orang-orang yang sering mendengar Quran 97% akan menjadikan jiwanya lebih tenang. Ada banyak penyakit hilang, kata dia. Sebab dia buat kajian, kenapa orang dulu-dulu adanya istilah kita tawar air kan, bacakan air pada makanan, khususnya pada minuman. Kenapa? Kerana itu memang saintis dah jumpa dah. Air yang ditawarkan Al-Quran, yang dibacakan Al-Quran, molekul air itu akan berubah. Jadi elok untuk badan. Jadi kata Dr. Al-Qadni ni, orang mendengar Quran ni selalu, dia dengar selalu Quran. Maka air yang dia minum, air yang dalam tubuh dia akan bentuk molekul itu sendiri, yang menyebabkan dia sihat, dia lebih tenang. 97%. Jadi kajiannya tu ramailah orang tak percaya. Tapi apabila dibuat satu persidangan perubatan Islam di Amerika, rupanya ada ramai lagi saintis yang buat kajian yang sama, yang menyokong kajian dia. Kan? Jadi bukan cakap kosong. Jadi dibuktikan oleh saintis dengan ilmu-ilmu perubatan terkini bahawasanya banyak masalah kemurungan, sakit, dalaman ini akhirnya settle dengan membaca Al-Quran, dengan mendengar Al-Quran. Jadi membaca satu kelebihan yang lain, mendengar satu kelebihan yang lain. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita ada sifat ini, iaitu orang yang suka mendengar bacaan Al-Quran, mudah-mudahan. Itu ayat yang ke-73. Kita tengok pula tuan-tuan ayat yang ke-74. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dan isteri-isteri kami, juga keturunan kami, cahaya mata, dan jadikanlah kami pemimpin kepada mereka yang taqwa," yakni yang memelihara diri dari kejahatan. Satu lagi tuan-tuan, sifat ibadur rahman ni, tak ada sesuatu yang menyenangkan hati orang-orang mukmin itu melainkan apabila melihat cahaya matanya. Kata Ustaz Ahmad Sun Haji, yakni melihat isteri dan anak-anak mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, dengan mengharapkan supaya tinggal bersama-sama mereka dalam syurga semasa di akhirat nanti, sehingga hati mereka cukup puas dan gembira serta mata mereka senang memandangnya. Harapan inilah yang menarik mereka memohon dan berdoa kepada Tuhan, juga memohon agar keturunan mereka itu menjadi pemimpin, mengetuai upacara agama kepada pengikut-pengikut yang bertakwa kepada Allah dengan memelihara diri dari kejahatan. Ini catatan huraian yang dituliskan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji. Kita tengok ayat tu lebih lanjut tuan-tuan. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا. Dan orang-orang yang beriman ini, ibadur rahman ni, dia iaitu orang yang selalu sering berdoa untuk isteri dan keluarga, keturunan. Ini tuan-tuan sebenarnya pun tuan, yang tersirat sebenarnya nak beritahu antara ciri-ciri orang yang disebut ibadur rahman tu, orang yang ambil berat masalah keluarga. Orang yang ambil berat masalah keluarga, isteri keluarga kita, zuriat keturunan ni keluarga kita. Jadi ibadur rahman ni satu ciri dia ambil berat masalah keluarga. Dalam kesibukan dunia hari ni tuan-tuan melihat, ketua, pemimpin, ayah, kalau sibuk dengan mencari harta benda dunia ni sampai dia lupa pada keluarganya, apa yang akan jadi tuan-tuan?
Tak pernah makan bersama anak. Tak pernah makan bersama suami isteri. Pergi waktu gelap, balik pun dah gelap. Anak pun tak pernah ayah. Tahu-tahu Sabtu Ahad dia. Kan? Hubungan tu akan renggang. Di sana timbul kesukaran. Macam mana ayah nak nasihat dan anak? Susah nak jumpa. Dengan orang rumah pun tak berapa mesra. Kan? Nabi lebih sibuk lagi daripada kita. Kita sibuk, kita selamat tuan-tuan. Cari duit selamat. Panjikat balik kerja. Nak beli topung pergi kedai, nak beli gula pergi kedai, nak pergi beli kain pergi kedai kain. Tak ada orang nak ancam-ancam kita. Nabi sibuk tapi dia ancam nyawa. Silap-silap mati dibunuh. Tapi dalam keadaan sibuk itu tuan-tuan tengok dalam sirah, dalam hadis Nabi. Nabi sempat lagi lumba lari, main kerja-kerja pula dengan Aisyah, berlumba pula. Nabi sempat pula main baling-baling tepung dengan isteri dia. Nabi sempat pula bergurau dengan sahabat dia. Duduk-duduk. Bukan tak boleh, suka-suka kan. Tapi maknanya ada waktu untuk isteri, untuk anak-anak kita tuan-tuan. Sebab itu tanggungjawab kita sebagai ayah. Jadi orang ibadur rahman ni, salah satu sifat dia, dia ambil berat masalah isteri dia, masalah anak, keturunan dia. Dia nakkan anak dan keturunan ni menjadi anak-anak yang apabila dia balik rumah, dia seronok tengok. Ni rumah pun tak balik. Macam mana? Kenapa suami banyak lagi daripada rumah? Apa selalu disebut bila dia nak keluar? Duduk rumah yang sakit hati, dia pun keluar. Pastilah ketika itu isterinya dan anak-anaknya bukan qurratu ayun. Silap siapa? Silap kita juga kadang-kadang sebagai suami, kan? Silap kita juga. Jadi kita bentuklah keluarga kita ni, doalah selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kita jalankan sebagai manusia. Tapi dalam masa yang sama, jangan lupa sebenarnya semua sesuatu yang kita usahakan tidak memberi bekas kecuali dengan izin daripada Allah. Jadi ayat ini mengajarkan orang ibadur rahman ni dia ambil berat masalah keluarga dan dia sering berdoa pada Allah sebab dia tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menganugerahkan segala sesuatu. Semua usaha dan perancangan ni semuanya adalah daripada hasil anugerah daripada Tuhan. Jadi ibadur rahman dia doa, ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami isteri yang baik, dan zuriat keturunan cahaya mata yang penyejuk mata, kita pandang seronok. Kita nak anak semayang, tapi bubuih mulut kita suruh semayang. Kita nak anak kita baca Quran. Ya Allah ya Tuhanku, susah betul kita nak suruh dia baca Quran. Alangkah seronoknya. Macam mana sebut qurratu ayun ni? Kita duduk-duduk tengok orang azan, anak kita sendiri start kereta, start motor pergi surau, pergi masjid. Tak payah suruh, tak payah ajak. Kita duduk-duduk petang-petang, tiba-tiba kita tengok anak kita ambil wuduk, dia ambil Quran, dia buka sendiri Quran. Allah, ini yang disebutkan sebagai qurratu ayun. Kita bangun pagi pukul 5, rupanya rumah kita dah bangun pukul 4.30, ada tudung telakung tengah dia, bekas dia sembahyang. Macam mana ketika itu kita rasa? Ataupun dia sendiri kejut kita, bang bangun dah pukul 4 lebih, kata dia. Tidak dapat 2 rakaat cukuplah, kata dia. Kalau nak tidur dah balik, kang subuh kan orang kejut kan. Macam mana ketika itu perasaan kita? Masya Allah. Itulah yang disebut sebagai qurratu ayun. Sejuk mata kita bila tengok isteri kita, bila tengok anak kita. Itu semua tuan-tuan boleh kita usahakan. Samping jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Nabi sebut, rahimallahu rajulan qama minal laili wa ayqadha mar'atah. Allah Subhanahu Wa Taala merahmati lelaki yang bangun pada waktu malam, kemudian dia kejut isteri dia. Saya selalu sebut, kita nak bentuk keluarga tuan-tuan, biarlah asas dia, asas tu adalah asas yang kuat. Jangan letakkan asas tu pada kebendaan, kerana benda ni dia tidak kuat, dia tidak kekal. Bila benda hilang, maka hilanglah keluarga kita. Kita nak anak-anak kita suka dengan kita, sayang dengan kita, isteri sayang, kita letak asas dia pada kebendaan. Setiap bulan bagi isi 300, anak bagi seorang 50. Apa nak kita bagi. Masa kita bagi okey. Masa kita tak beri, asas dah hilang, akhirnya runtuh keluarga kita. Tapi kalau kita letak pada asas yang kuat, seperti mana yang Nabi sebut, Allah Ta'ala merahmati lelaki yang bangun pada waktu malam, dia kejutkan isteri dia. Kalau lelaki kejutkan isteri, kalau isteri bangun kejutkan suami. Itu asas keluarga kita. Setiap hari kita buat macam tu. Isteri kita kena kejut kita,
Kita siap masak air mau dia malu dengan kita. Kalau isi pula yang bangun kita pula malu lah. Akhirnya akan apa? Timbul persaingan, besok pagi aku akan bangun awal ni. Anak-anak pula kalau kena selalu kejut ke ayah, sambil-sambil minum pagi ayah. Masuk ni dah 7 hari dah habis kejut kau tak bangun-bangun macam mana nak buat ni. Anak pun jadi sorgan. Tak payah nak marah-marah. Akhirnya dia akan bangun sendiri. Jadi ini asas yang kuat. Kita letak asas dia pada kecintaan. Kecintaan pada Allah dijadikan asas dalam pembentukan keluarga. Macam tuan-tuan, insya-Allah. Selamat pokok kita. Waja'alna lil muttaqina imama. Kan? Dan orang ibadur rahman ni dia berdoa, jadikan kami ini bagi orang-orang yang bertakwa itu sebagai imam. Ini maksud apa tuan? Kita doa jadi imam ke ni? Tak tuan. Dari segi bahasa pun boleh maksud macam tu. Tapi kehendak ayat ni sebenarnya jadi imam maksudnya kita ni, imam ni kat depan. Imam ni orang ikut, orang lihat. Kan? Jadi kita mohon pada Allah, kita ni jadi contoh kepada orang-orang yang bertakwa. Amalan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita ditiru oleh orang-orang yang bertakwa. Kita diikut oleh orang yang bertakwa. Dengan maksud kita ni Allah Ta'ala jadikan kebaikan, segala kebaikan ada dalam diri kita. Sampai kita akhirnya menjadi ikutan pada orang yang lain. Kalau sampai orang-orang yang jahat ikut kita, dah pastilah kita tu orang jahat. Kan? Kalau ada kebaikan kat kita, orang baik orang mai ikut kita, pastilah yang ikut kita tu orang yang baik-baik. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ayat 74 ni sebenarnya pun menjelaskan kepada kita supaya kita semua ni ibrah, pengajaran umumnya. Perhatikan keluarga kita, anak kita, isteri kita. Kerana berapa ramai orang yang kaki kanannya telah masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi akhirnya kaki kiri ditarik oleh isteri dan anak-anaknya. Siap dengan dakwaan lagi, ya Allah, inilah dia suami, ayah yang taksir, yang lalai. Masuk kat dunia tu dia seorang yang buat baik, dia seorang yang semayang, dia seorang yang baca Quran. Kami dibiarkan akhirnya tuan-tuan, kita yang sepatutnya masuk dalam syurga Allah terjerumus dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mau jadi macam tu. Jadi Allah Ta'ala menggariskan ini di antara ciri-ciri orang-orang yang menjadi ibadur rahman. Menjadi ibadur rahman. Kan salah satu daripada perhiasan dunia ni adalah isteri yang perempuan yang solehah. Lagilah baik. Dia tu solehah, nama pun solehah. Solehah binti soleh. Tak baik cari itu kan. Dahlah dia tu baik, nama pula solehah binti soleh. Dapat anak pun nama Muhammad Soleh. Memang soleh di atas soleh lah nak baik. Kan? Tapi walaupun isteri kita tak solehah, kita pun tak nama maksum, tak apa. Nama kita Kasim ke Ahmad ke, nama kita Fatimah ke, yang penting perangai kita tu solehah. Kan? Mudah-mudahan insya-Allah. Apa pentingnya tuan-tuan? Al-Quran buat jadi seolah-olahnya penting. Isteri anak memanglah penting, bukan seolah-olah, memang penting. Kan Nabi sebut hadis daripada Abi Hurairah yang masyhur, idza mata al-insan atau idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Anak Adam ni bila meninggal, putus segala amalannya. Dia tak dapat bekalan lagi dah. Pahala tak dapat buat dah. Tapi ada 3 kaedah Nabi bagi. Antaranya doa anak yang soleh. 1, sedekah jariyah. Sedekah jariah yang kita buat, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Nombor 3 tu apa? Waladun salihun yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakannya. Kalau kita tinggalkan anak-anak yang soleh, insya-Allah kita akan dapat kebaikan daripada anak-anak itu. Tetapi kalau kita di antara orang yang mengabaikan pembentukan keluarga, anak-anak, isteri, kita tak ambil bohir, maka tuan-tuan besok kita akan tinggalkan anak-anak yang soleh, yang tak bagus, yang akhirnya besok kita tinggalkan harta, dengan harta kita itu menjadi penyebab pula kepada kita susah dalam kubur. Tinggalkan kenderaan tu bawa pada tempat-tempat yang tak sepatutnya dia bawa, akhirnya kita juga yang susah tuan-tuan. Itu ayat yang ke-74. Kita tengok tuan ayat yang ke-75. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru
wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itu akan diberi pembalasan berupa kedudukan yang tinggi disebabkan kesabaran mereka, dan di sana mereka mendapat kehormatan dan keselamatan. Ayat 76, di sana mereka kekal, iaitu kediaman dan tempat menetap yang sebaik-baiknya. Mereka yang telah disebutkan sifat-sifatnya akan mendapat pembalasan yang sebaik-baiknya berupa kedudukan yang tinggi lagi mulia, iaitu syurga, disebabkan kesabaran mereka menjadi orang-orang yang taat dan menjauhi maksiat. Dalam syurga itu nanti mereka akan menerima kehormatan, hak milik dan berkeadaan kekal abadi. Mereka juga akan menerima ucapan selamat daripada Allah dan para malaikat. Begitu pula antara mereka saling berbalas-balas salam tanda kemesraan. Itu ayat 75 tuan-tuan, huraian yang dibuat oleh Ustaz Ahmad Sun Haji. Kita tengok ayat atas tuan-tuan. Mereka itu akan diberi pembalasan berupa kedudukan yang tinggi. Jadi perkataan al-ghurfah itu diterjemahkan dengan kedudukan yang tinggi. Bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka. Orang sabar, balasannya adalah kebaikan yang cukup tinggi daripada Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah Ta'ala sebut Ibadur Rahman ni tadi yang kita dah bincangkan beberapa panjang peminggu dah ni, kata ni dia akan dianugerahkan ghurfah. Dari sudut bahasa, ghurfah ni bilik tuan-tuan. Sudah pastilah bilik ni bukan bilik rumah kita sekadar ada aircon. Itu pun dah selesa. Rumah kita ada aircon dia satu sekotul. Tu pun kadang-kadang berbunyi, kadang-kadang tak, kadang-kadang panik. Tu pun kita dah rasa selesa dah. Tapi ghurfah di sini bukan ghurfah macam bilik rumah kita tu. Kan? Maksud dia adalah syurga, satu kawasan, satu ruangan yang Allah Ta'ala kurniakan untuk ibadur Rahman ini. Pemberian daripada Allah sudah pastilah lebih baik daripada pemberian manusia. Bila sebut syurga, dah banyak kali kita bahaskan tempat kenikmatan. Tidak ada satu perkataan yang tak baik, yang negatif, yang layak diberi pada syurga. Sampai tarik telinga pun tak ada, tarik hidung pun tak ada, poluh pun tak ada. Kan? Apalah sangat peluh kita ni, habis-habis masing-masing pun poluh pun tak ada. Yang ada bila keluar peluh jadi wangi. Kenapa Allah Ta'ala kurniakan ini semua? Kerana bima sabaru, orang-orang ini dulu ni sabar. Kan? Kita dah bincang sebelum ni sifat ibadur Rahman. Kan? Tak berzina, tak bunuh orang, tak syirikkan Allah. Kemudian apa lagi? Sebelum-sebelum tu daripada ayat wa ibadur Rahman, jalan di bumi dalam keadaan tenang, tak bergaul, tak layan benda-benda lara. Ada lebih kurang 11 sifat-sifat ibadur Rahman sebelum tu. Ini semua yang benda yang disukai oleh nafsu. Tapi orang ni boleh, ibadur Rahman ni, hamba kepada Allah Ta'ala ni yang baik ni, yang beriman, dia boleh tahan, dia boleh sabar dalam keadaan semua manusia ke arah itu. Maka layaklah kerana kesabarannya dia mendapatkan balasan yang tinggi, yang besar, yang hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu. Dalam surah yang lain Allah Ta'ala sebut wa hum fil ghurufati aminun. Mereka itu dapat jazaa'ud dhi'fi, balasan yang berlipat kali ganda, berganda-ganda. Wa hum fil ghurufat. Ni ghurfah, ghurufat. Mereka tu dalam bilik-bilik, aminun, dalam keadaan yang aman, mendapat ganjaran daripada Allah. Kan, mendapat ganjaran daripada Allah. Jadi kalau kita tengok sebelum ni, antara ciri ibadur Rahman tu disebutkan antaranya orang-orang yang bertaubat pada Allah, kemudian diikuti dengan amal-amal yang soleh. So kita manusia ni tuan-tuan, kita nakkan kebaikan daripada Allah. Bila kita nakkan kebaikan daripada Allah, kita pun ni mestilah dilihat baik oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah orang manusia yang baik ni, dia selalu istighfar, mohon ampun kesalahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu ada ayat illal ladzina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Fa innallah, melainkan orang beriman, beramal soleh, kan, melainkan orang-orang yang taubat
kemudian dibuat baik, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Maksudnya Allah Ta'ala tengok sifat yang antara yang disukai pada hamba yang sering bertaubat, mohon keampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tilkal ayyamun, apa ayat tu? Wa tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Syurga ni Allah Ta'ala wariskan pada hamba-hambanya yang bertakwa. Sudah pastilah kalau orang tu takwa, segala macam kebaikan insya-Allah ada pada dia. Lebih-lebih lagi mohon keampunan daripada Allah pada setiap saat masa kan. Kita ni tak ada masa kita tak ada dosa tuan. Hari ni kita buat dosa rasanya. Paling tidak pun dosa hati kita kan. Jadi khalidin wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Dan mereka menerima tahiyah, mendapat kehormatan dan keselamatan. Ada pandangan, saya tengok dan pakar-pakar bahasa menyebutkan, kenapa disebutkan tahiyatan wa salama, kehormatan dan keselamatan. Dulu kata dia, orang Arab ni salah satu daripada perangai dia. Orang Arab ni bila dia nak tunjukkan kebaikan pada seseorang, dia akan ucap tahiyah ni. Tahiyah ni maksudnya moga panjang umur. Tahiyah ni daripada hayah, moga panjang umur. Sebelum Islam, itu amalan orang Arab. Dia akan sebut tahiyah ni, semuanya kau panjang umur. Kan, hayatan thayyibah tu dia. Hayat hidup kau baik, panjang-panjang tu. Tapi lepas datang Islam, perkataan tahiyah ni, kebiasaan orang-orang Arab ni ditukar kepada salama, kepada ucapan salam, keselamatan. Assalamualaikum. Salamun alaikum. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bawa kedua-dua perkataan ni, tahiyah ada, salamah ada. Maksudnya orang masuk dalam syurga Allah itu, dia sentiasa didoakan panjang umur. Memang dia kekal abadi panjang umur, dan salamah untuk keselamatan untuk dia. Kekal di dalam syurga Allah itu dalam keadaan panjang umur ni, kekal abadi dalam syurga, dan dia selamat dalam syurga itu. Khalidina fiha, di sana mereka kekal, iaitu kediaman dan tempat menetap yang sebaik-baiknya. Kekal dalam syurga, tempat yang sebaik-baiknya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Surah apa tu? Surah apa tuan? Kahfi ke apa tu? Kan orang yang beriman bagi jannatul firdaus. Kan baginya jannatul firdaus. Di kita pergi satu tempat, sampai orang selamat datang saat, senduk saat, orang raih kita, orang ucap selamat kat kita kan, orang tanya khabar pada kita, itu dah kembang jantung kita orang. Ini datang ucapan ini daripada makhluk Tuhan yang antara yang paling mulia. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Disebut dalam Quran, mereka tak pernah mendahului arahan Tuhan dengan kata-kata. Kenapa ya Allah kau suruh buat macam ni? Kenapa tak banyak songel malaikat ni? Disuruh buat dia. Tak banyak cakap, bila diarahkan dia buat. Makhluk inilah yang akan ucapkan salam pada kita, keselamatan kepada kita kan. Disebut dalam ayat Al-Quran yang lain, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Malaikat masuk daripada kepada mereka ahli syurga dalam pintu-pintu yang berbeza-beza, kemudian diucapkan kepada mereka salamun alaikum bima sabartum. Selamat ke atas kamu dengan sebab kesabaran kamu. Jauh sangat beza dalam syurga Allah dengan orang duduk dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Apa tu? Fa ammal ladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim kan, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid. Syekh Abdul Rahman Muzaifi baca, adapun orang-orang yang kafir itu diletakkan dalam neraka Allah, dipakaikan dia baku pakaian daripada api neraka Allah, dah dipakaikan pakaian daripada api neraka, dicurahkan di atas kepalanya air yang panas, sehingga air yang panas itu merobek-robek, menguyak-nguyakkan apa yang berada dalam perutnya kerana panasnya air itu. Kemudian dipukul pula, dihentam dengan maqami' min hadid, dengan pemukul cemeti daripada besi. Sungguh tersiksa dalam kehidupannya, berbeza dengan orang-orang yang beriman.
Kemudian ayat yang akhir tuan-tuan, ayat 77. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku tidak akan mengendahkan kamu kalaulah tiada dengan doa atau ibadat kamu. Sesungguhnya kamu telah berdusta, maka hukuman itu nanti akan menjadi pasti. Setelah Allah menerangkan dengan panjang lebar tentang sifat-sifat orang mukmin yang takwa lagi berbakti itu, maka diperintahnya pula Rasulnya supaya mengatakan kepada orang-orang kafir Makkah bahawasanya orang-orang yang berjaya mendapat kenikmatan yang besar itu tidak lain diperoleh dengan adanya sifat-sifat mereka yang baik yang telah diceritakan itu, iaitu dengan doa dan ibadat. Nabi suruh, Allah Ta'ala suruh Nabi Rasulullah sebut pada orang kafir musyrik Mekah. Dah dicerita kebaikan semua orang beriman, Allah Ta'ala pesan ke Nabi, kau cerita ke orang kafir musyrik Mekah tu. Mereka semua ni dapat kebaikan syurga ni kerana apa? Kerana sifat-sifat mereka yang 11 tadi. 11 lebih kurang. 11 tadi sifat. Mereka buat tu semua melayakkan mereka dapat syurga. Bukan macam kau. Itu ayat tu lebih kurang itulah bunyi ayat ni kan. Bahawasanya orang yang berjaya mendapat kenikmatan yang besar itu tidak lain diperoleh dengan adanya sifat-sifat mereka yang baik yang telah diceritakan, iaitu dengan doa dan ibadat, dengan beriman dan beramal soleh, seterusnya berbuat kebajikan. Kalau tidaklah kerana amalan-amalan yang baik ini, Allah tidak mengendahkan mereka. Jelasnya Allah tidak menciptakan kamu kerana wujudnya kamu dan ketiadaan kamu serupa sahaja bagi Allah. Kalau bukan kerana amal ibadah, kata Ustaz Ahmad Sunaji ni, Allah tak endah kita pun. Kita ada kok, kita tak ada kesan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak jadikan kita kok, dia tak nak jadikan kita kata pulang pada dia sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Tapi oleh kerana adanya doa, ada ibadah kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala ganjari kita dengan kebaikan sesuai seperti mana yang dia sendiri janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Innal ladzina amanu innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat. Manusia tu memang betul-betul rugi melainkan orang beriman dan beramal soleh. Masa kita banyak terbuang begitu saja, rugi. Kan kita wal asr demi masa. Ujung ayat demi masa ni Allah Taala sebut manusia benar-benar rugi melainkan beriman dan beramal soleh. Ya, dengan masa tu banyak manusia buang masa. Masa lapang dia cukup banyak dan diisi dengan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat dia. Sebab itulah orang yang untung ni, iaitu orang yang beriman pada Allah dan dia tu berbuat kebaikan, beramal soleh. Manusia tidak dijadikan oleh Allah melainkan supaya menyembah Tuhannya, beribadah dan mentaatinya. Itu telah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kami tidak jadikan jin dan manusia melainkan adalah untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, tamatlah ayat-ayat yang menceritakan tentang sifat ibadur rahman. Kalau kita tengok tuan-tuan dalam Quran ni lebih kurang, saya kira-kira pagi tadi lebih kurang dalam 11 sifat ibadur rahman ni. 11 sifat yang kalau boleh kita rumuskan di sini. Satu, sifat pertama orang-orang ibadur rahman ni yang betul-betul menjadi hamba kepada Allah yang Maha Pemurah ni, dia tawaduk dan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, tawaduk dan taat pada Allah. Kedua, dia bersifat lemah lembut dan berkata santun, baik, percakapannya baik. Yang ketiga, sifat ibadur rahman ni, dia walladzina yabituna li rabbihim, kan, dia salat tahajud di malam hari, malam-malam dia bangun ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat yang ketiga. Yang keempat, dia takut pada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat walladzina yaquluna rabbana srif 'anna azabaha inna rabbana yaquluna rabbana srif 'anna azab jahannam. Kan, yang dia selalu doa, dia takut terhadap azab Allah. Itu sifat yang keempat.
Yang kelima, dia adil dalam berinfak, tidak berlebihan dan tidak juga kedekut. Bila diinfak harta, dia tak berlebihan sampai tak ada nak tinggal untuk anak-anak, isteri, untuk keturunan. Tapi dia pertengahan, tidak kedekut dan dia boleh infak. Itu yang kelima. Yang keenam tuan-tuan, dia menjauhi perbuatan syirik, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, menjauhi membunuh manusia. Wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq, kan? Dia tidak membunuh manusia dengan sengaja, melainkan seperti mana yang kita telah bincangkan sebelum ni, iaitu orang-orang yang memang halal darahnya menurut syariat kita. Yang murtad, kan? Orang yang bunuh orang, perempuan muhsan yang berzina, kan? Ini orang-orang yang boleh dibunuh dia menurut Islam. Yang lain dia tak bunuh. Yang ke-8, dia menjauhi perbuatan zina. Wala yaznun, dia tidak berzina, kan? Yang ke-9 tuan-tuan dan puan disebutkan di sini, menjauhi kebohongan, kebatilan. Dia menghindari kebohongan, yang batil dan saksi palsu. Walladzina la yashhaduna az-zur, dia tak memberikan kesaksian yang palsu hingga menyusah, memudaratkan orang lain. Yang ke-10, dia menerima nasihat. Menerima nasihat. Bila dibacakan ayat Quran, dia dongak. Lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana, bukan dibuat pokak-pokak. Dia dengar ayat Allah, nasihat daripada Allah, kan? Itu yang ke-10. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, dia berdoa pada Allah sepenuh hati untuk kebaikan diri dia, isteri dia dan keturunan dia. Ini ada 11 sifat ibadur Rahman yang kita boleh tengok sama-sama, ulang kaji balik tuan-tuan. Mudah-mudahan sifat ni ada dalam diri kita, untuk kita pastikan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Selalulah berdoa bila kita sembahyang dan sunat ke, ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhanku, himpunkan aku dan juga isteri dan anak-anakku, keturunanku dalam syurga kamu, dengan redha kamu insya-Allah Subhanahu wa taala, kan? Kita mohon pada Allah duduk dalam syurga sama keturunan kita dengan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tuan-tuan cukuplah sekadar itu untuk pagi ini. Mohon ampun, mohon maaf kalau ada kasar bahasa. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi tuan-tuan, kita tamat sudah surah Al-Furqan. Insya-Allah panjang umur, murah rezeki, kita akan masuk pada minggu hadapan surah Syu'ara. Syu'ara ni maksudnya tuan-tuan, apa tuan-tuan? Syu'ara ni penyair. Jadi banyak cerita dalam surah Syu'ara ni sedikit. Kita buat sedutan sikit. Dalam surah Syu'ara ni banyak cerita tentang Nabi Musa lah. Cerita tentang Nabi-Nabi. Bagaimana cerita dakwah setiap Nabi itu akhirnya tentang adik kaumnya. Mula dari Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Pak Ibrahim, turun Nuh, Ad, Saleh, Lut, lepas tu Ashabul Aikah, iaitu Nabi Syuaib. Tu habislah surah Syu'ara. Lepas tu masuklah surah Nur, kan? InsyaAllah. Ada soalan tuan-tuan? Kalau ada silakan dapat jawab. Saya jawab, kalau tak jawab saya hutang dulu lah. Kalau tak ada kita berhenti di sini insya-Allah tuan-tuan. Kita berhenti kat sini lah. Dah 8.35. A'udzubillah 7.35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuq awladana bin najah fi kulli imtihanihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zallil lahum su'ubata amrihim wa sahhil 'alaihim mashaqqata dirasatihim warzuqhum minal khairi aktsara mimma natlub wasrif 'anhum kulla syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر الله أعلم بالصواب